kita teruskan pembelajaran kita dengan bab yang kedua ni, iaitu pembezaan. Dan dalam siri video kali ni kita akan belajar tentang 2.1 iaitu had. Okey cikgu, okey. Okey di sini kita mulakan dengan satu aktiviti penerokaan di sini. Okey, untuk kita faham apa yang dikatakan sebagai had ni. Okey, tengok di sini diberikan satu jadual di sini. Di kolom yang pertama ini adalah x, kolom yang kedua ni adalah 2x tambah 1. Okey, kalau x itu 1 maka 2x tambah 1 akan sama dengan 3. Okey, kalau x itu 2 maka 2x tambah 1 akan sama dengan 5. Tahu tak macam mana dapat ni? Cikgu gantikan nilai x tu di sini cikgu. Ni macam ni 2, cikgu ganti kat sini, jadi 2 kali 2 4 tambah 1 jadi 5 lah. Betul, bagus. Okey, jadi kalau macam tu kalau x3 dia akan sama dengan apa? Jadi 7 lah cikgu. Okey, bagus Baik, kalau x menuju ke arah 7, tu cara kita baca maka 2x tambah 1 akan menuju ke arah apa ke arah 15 lah cikgu Yes, okey, betul Jadi macam mana buat? Gantikan x tu dengan 7 lah cikgu. Okey, betul, bagus. Okey, seterusnya satu lagi contoh di sini. Kalau x menuju ke arah 10, maka 2x akan menuju ke arah apa 21 cikgu. Yes, okey, bagus jadi di sini dapatlah kita nyatakan seperti ni apabila x menuju ke arah 10, maka 2x tambah 1 akan menuju ke arah 21. Boleh faham Boleh cikgu. Okey jadi perihal ini kita boleh tulis seperti ini. Tengok. Apa tu? Had bagi 2x tambah 1 apabila x menuju ke 10, okey, dia akan sama dengan kita gantikan x itu dengan 10 dan kita dapat nilai 21 di sini Okey, jadi kita boleh baca seperti ini had bagi 2x tambah 1 apabila x menuju ke 10 sama dengan 21. Boleh tak Okey cikgu, okey. Baik, apa yang kita buat tadi caranya ialah kita gantikan x ini dengan 10 kan? Betul cikgu. Kita panggil dia sebagai gantian secara langsung. Boleh tak? Okey cikgu, faham cikgu, faham. Okey, bagus Okey untuk slide yang seterusnya ni, tengok di sini. Ini adalah nilai had melalui gantian secara langsung. Contoh soalan. Cari nilai had setiap yang berikut menggunakan gantian secara langsung jadi macam ni kan. Had bagi 3x tambah 1 apabila x menuju ke 0. Jadi maknanya kita akan gantikan x itu dengan 0 lah. Maka itulah jawapannya 1. Senang kan? Okey cikgu, senang cikgu. Okey. Begitulah juga soalan B sama saja, iaitu kita gantikan x dengan 2 dapatlah jawapan dia 13. Apa dia 13 ni? Had bagi 3x kuasa 2 tambah x tolak 1 apabila x menuju ke 2. Jawapannya lah 13. Boleh Okey cikgu, okey. Wih, nampak muka confident Tak apa cikgu, ni nampak senang lagi. Okey, bagus tengok satu persatu bagi faham jangan ada mana-mana bahagian yang tak faham tau kalau tak faham je bagi tahu cikgu cepat-cepat. Okey cikgu, okey. Okey untuk slide yang seterusnya ni tengok di sini nilai had dalam bentuk tak tentu. Apa pula bentuk tak tentu ni kan Okey, bentuk tak tentu ni ialah nilai had yang menghasilkan 0 per 0. Faham tak? Apa ni cikgu? Tak faham cikgu. Okey, tak apa. Bila cikgu bagi contoh barulah senang faham tengok Okey, kita nak cari had bagi x kuasa 2 tambah 3x per x apabila x menuju ke 0. Jadi macam mana cara dia? Kita gantikan secara gantian langsung tadi. Gantikan x dengan 0 akhirnya kita akan dapat 0 per 0. Nampak tak? Bila keadaan ini berlaku inilah yang dikatakan sebagai bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu ni apa maksudnya? Maksudnya ialah nilai ini nilai yang tak tertakrif. Tahu tak apa dia tak tertakrif tu? Tak tertakrif cikgu pernah cakap tu cikgu, iaitu suatu yang tak nyata, yang tak boleh dinilaikan.
Oh, bagus. Itulah dia tak tertakrif Jadi kalau nak kenal pasti lagi kita tekan kalkulator kosong bahagi kosong. Nanti kita akan dapat lihat dekat sini, di kalkulator kita akan tulis match error. Nampak tak? Kalau match error tu maksudnya dia nilai yang tak tertakrif lah. Okey cikgu, yang tu ambil tahu cikgu. Oi, bagus kamu tahu Dulu cikgu form 4 dah belajar, cikgu pernah ajar dulu. Okey, bagus. Okey. Jadi timbullah persoalan di sini. Jadi kalau situasi yang macam ni kita nak selesaikan macam mana? Adakah kita ambil ini sebagai jawapannya? Tak boleh, sebab dia nilai yang tak tertakrif. Betul tak? Betul juga cikgu Jadi macam mana kita nak buat? Jadi dalam situasi ini ada dua perkara yang mungkin kita akan buat, iaitu sama ada kita akan faktorkan ataupun kita akan rasionalkan. Faktorkan tu biasa dengar cikgu, tapi rasionalkan ni macam jarang-jarang dengar je cikgu. Yang itu malah kita nak belajar. Okey, kita teruskan Okey cikgu, okey. Okey kita teruskan perbincangan ni untuk nilai had dalam bentuk tak tentu Okey, kita gunakan contoh tadi. Dalam contoh ini kita tahu tadi dia akan menghasilkan bentuk tak tentu iaitu kosong per kosong kan. Ya cikgu. Apa yang cikgu kata tadi, kita kena faktorkan. Dalam situasi ini bila kita faktorkan, kita akan tulis macam ni lah nanti. Nampak? Faktorkan X ni, kemudian kita potong X dengan X ni kan. Akhirnya dapat kita ringkaskan jadi X tambah 3 lah. Nampak? Jadi daripada sini kita gantikan X itu dengan kosong maka dapatlah jawapan dia 3. Jadi kesimpulannya di sini nilai had bagi X kuasa 2 tambah 3X per X ini apabila X menuju ke kosong, jawapannya ialah 3. Bukan jawapannya kosong per kosong ni tadi. Okey cikgu. Tapi kenapa cikgu ada dua jawapan macam ni cikgu Wow, memang bijak lah kamu boleh tanya soalan macam tu tak apa, nanti kita akan bincangkan Okey cikgu, okey. Okey kita baru saja melihat tadi contoh faktorkan Okey, dalam slide yang ini kita akan lihat nilai had dalam bentuk tak tentu yang melibatkan rasionalkan. Jadi macam mana cara dia? Kita lihat contoh di sini Okey, ini adalah had bagi set X tambah 1 tolak 1 per X, di mana X akan menuju ke kosong. Jadi macam mana cara dia? Kita buat gantian langsung, gantikan X dengan kosong dan kita ringkaskan akhirnya dapat kosong per kosong. Boleh Okey, boleh ke? Okey, bila kita dapat kosong per kosong itu dikatakan sebagai bentuk tak tentu ataupun tak tertakrif. Okey, dalam situasi ini kita kena buat apa? Kita kena rasionalkan. Cikgu, dari tadi Amir terfikir cikgu rasionalkan ni apa cikgu Okey, rasionalkan tu maksudnya kita darabkan dengan konjugat. Amir ingat lagi tak istilah konjugat ni? Ingat cikgu, tapi konsep dia Amir dah tak berapa ingat dah. Kalau Amir tak ingat, Amir mesti buka semula tajuk set, indeks dan logaritma form 4 dulu. Okey cikgu, okey. Baik, kita teruskan di sini. Baik, apa yang patut kita buat di sini ialah kita darabkan dengan konjugatnya. Jadi ini adalah konjugat dia lah. Kita tengok di sini set X tambah 1 tolak 1, maka konjugatnya ialah set X tambah 1 tambah 1, di mana kalau sini tolak dia akan jadi tambah. Seterusnya kita bahagikan dengan benda yang sama di sini atas bawah mesti sama kenapa nak sama tahu sebab bila kita potong benda yang sama ni kan dia akan jadi satu, betul tak? Jadi bila jadi satu, maka apa-apa saja ungkapan ke apa kalau darabkan dengan satu, maka dia tak akan mengubah maksud. Betul? Okey, betul juga. Okey. Jadi daripada sini bila kita darabkan, macam yang kita tahulah kalau pecahan kan pengangka darab pengangka, penyebut darab penyebut kan, ataupun yang atas darab dengan atas, bawah darab bawah kan. Betul juga. Jadi kita ringkaskan lah, maka dapat antim ni. Betul. Okey juga. Okey, yang ni kita boleh ringkaskan lagi. 1 tolak 1 ni akan jadi kosong. Jadi kita boleh ringkaskan jadi macam ni. Boleh setakat ni? Okey juga, boleh juga.
Okey, daripada sini kita potonglah X tu. X dengan X kita boleh potong kita ringkaskan. Okey. Jadi akhir sekali kita gantikanlah X ini dengan kosong dan akhirnya kita akan dapat 1/2. Nampak tak? Jadi maksudnya nilai had bagi set X tambah 1 tolak 1 per X ini apabila X menuju ke kosong, jawapannya ialah 1/2, bukan 0/0. Jelas Okey cikgu, okey. Tapi cikgu, cabaran dia kat sini lah cikgu, nak ringkaskan ni. Betul Jadi maksudnya itu kemahiran algebra tu Jadi Amir kena mahir lah yang tu. Betul cikgu, betul. Tapi janganlah buat muka cemas macam tu berkerut-kerut dahi lagi Takutlah cikgu nak tengok. Bimbang jugalah cikgu sebenarnya cikgu. Nampak payah ni. Alah nanti Amir buatlah latihan banyak-banyak Nanti bila dah banyak, dah mahir, Amir tak pelik lah benda-benda macam ni. Betul juga cikgu Tapi itulah cikgu, sementara nak mahir tu, itu yang buat pening tu. Kamu ni asyik pening aja Okey kita lihat beberapa contoh soalan di sini Okey, tentukan had bagi setiap yang berikut. Yang pertama ialah had bagi X kuasa 2 tolak 16 per X tolak 4 apabila X menuju ke arah 4. Jadi menggunakan kaedah gantian langsung, gantikan X dengan 4 kuasa 2 16 tolak 16 kosong. Yang bawah ni 4 tolak 4 kosong, maka dapatlah 0/0. Betul tak? Betul juga. Okey, kalau 0/0 kita panggil apa Bentuk tak tentu cikgu, ataupun tak tertakrif. Okey, bagus. Jadi dalam situasi ini apa yang perlu kita buat? Kita perlu faktorkan. Bila kita faktorkan kita akan tulis macam ni lah. Okey cikgu, okey. Okey selepas kita faktorkan di sini, okey, Amir nampak di sini kan X tolak 4, di bawah pun ada X tolak 4 kan. Kita potonglah sini jadi kita dapatlah sini X tambah 4. Lepas ni barulah kita gantikan X dengan 4, jadi dapatlah 8. Maka inilah jawapan dia. Okey cikgu, okey. Semakin jelas nampaknya. Kenapa? Tadi tak jelas ke? Ni semakin jelas cikgu, tadi jelas juga. Macam-macam lah kamu ni. Okey, kita teruskan ni yang B pula. Kalau A ni faktorkan, mesti B ni rasionalkan cikgu. Betul tak cikgu? Betul lah. Tapi pandai kamu teka Selalunya macam tu lah cikgu. Okey, kita tengok. Baik. Kita gantikan X dengan 4 secara langsung 4 tolak 4 kosong. Ni punca kuasa 2 4 2 tolak 2 kosong. Jadi 0/0 bentuk tak tentu kan. Ya cikgu, betul. Okey. Kemudian di sini Amir tengok dia melibatkan set, betul tak? Bila melibatkan set, dia mesti kena rasionalkan. Baru Amir nampak cikgu. Maksudnya cikgu, kalau melibatkan set ni kita akan rasionalkan. Kalau yang tak melibatkan set ni kita akan faktorkan. Macam tu cikgu bagus pun. Macam tu lah Okey cikgu. Baik. Jadi macam mana kita nak rasionalkan? Kita akan darabkan dengan konjugat dia. Di sini set X tolak 2. Konjugatnya ialah set X tambah 2. Kemudian kita bahagikan dengan set X tambah 2 juga. Supaya atas bawah ni sama kan, jadi satu lah sebenarnya kan. Betul cikgu, betul. Jadi bila darab dengan satu tu tak akan mengubah lah maksud dia. Okey, jadi maksudnya itu yang kita kata sebagai rasionalkan tu. Okey cikgu, saya faham dah. Bagus. Okey, seterusnya kita ringkaskan Okey, bila ringkaskan boleh kita tulis macam ni. Dan akhirnya kita boleh hapuskan X tolak 4 dengan X tolak 4 ni. Maka yang tinggal ialah set X tambah 2. Okey. Kemudian kita gantikanlah X dengan 4 Jadi set 4 dah 2 tambah 2 jadi 4. Maka inilah jawapan dia Okey cikgu. Okey dalam slide ni cikgu nak buat satu aktiviti penerokaan lanjutan untuk menjawab persoalan Amir tadi. Amir tanya apa tadi? Kenapa ada dua jawapan? Satu 0/0, satu lagi ialah 3. Contoh macam tu tadi kan? Betul cikgu, ini yang Amir tanyakan tadi cikgu. Okey, sekarang Amir fahamkan betul-betul penjelasan ni
Okey. Kalau kita gunakan gantian langsung, kita akan dapat kosong per kosong ataupun bentuk tak tentu ataupun kita kata sebagai tak tertakrif. Okey. Kemudian apa yang kita buat? Kita fakturkan. Bila kita fakturkan, akhirnya kita dapat nilai had itu, iaitu 3. Okey, perkara ini boleh dijelaskan menggunakan graf garis lurus ini. Ini garis lurus apa tau Ini adalah fungsi x kuasa 2 tambah 3x per x. Okey, yang ni lah yang kita cari had tadi. Ni graf dia, garis lurus ni. Okey, di sini ada satu titik ya. Titik ini dia bergerak lah di atas garis lurus ni ya. Cikgu tandakan sebagai satu titik berwarna merah di sini. Titik ni boleh bergerak ke bawah, boleh gerak ke atas ya. Dan garis lurus ini dia akan bersilang paksi y pada 3. Apabila titik ini bergerak kita gerakkan dia kita gerakkan bawa ke bawah di sini kan. Okey, sebaik saja dia sampai di titik persilangan ni apa yang berlaku kepada titik merah tu, dia akan berubah menjadi putih. Putih tu bermaksud nilai itu tidak tertakrif. Kemudian kan titik ini kalau kita teruskan dia akan jadi merah balik lah. Cuma dia akan jadi putih di titik ini saja. Dia nak bagi tahu bahawa nilai x sama dengan kosong ni tidak tertakrif pada fungsi ini. Itu sebab dia kosong ni okey, boleh faham tak? Kenapa kamu gelap Yalah, tak pernah dengar apa cikgu yang ni. Jadi daripada sini kalau tengok bila kita buat gantian langsung, kenapa dia dapat kosong per kosong iaitu tak tertakrif? Maksudnya pada nilai x sama dengan kosong ni, okey, nilai di sini tak tertakrif, itu sebab dia kosong. Tetapi dalam masa yang sama dia akan menuju ke arah apa? Dia menuju ke arah 3 kan. Yang itu yang dapat 3 ni nampak tak? Jadi kenapa di sini 3? Maksudnya titik ini menuju ke arah 3. Kenapa di sini tak tertakrif? Ini apabila x itu sama dengan kosong, maka titik itu akan berubah menjadi titik kosong di sini. Maksudnya tak tertakrif. Boleh faham? Macam tu juga Wow, menarik juga, menarik. Faham Okey, faham. Okey, bagus. Susah sebenarnya nak terangkan yang ni. Kalau boleh faham, kawan-kawan Amir semua boleh faham, cikgu rasa lega. Okey, tak apa cikgu, kami faham cikgu. Okey, bagus. Okey untuk mendapat kefahaman lanjut dengan apa yang kita baru bincangkan tadi. Okey, sekarang Amir tengok dalam buku teks muka surat 31, 32, 33 di muka surat ini adanya graf-graf ni cikgu tunjukkan semula di video ni supaya Amir faham kenapa graf yang ditunjukkan dalam muka surat yang berkenaan tu. Kalau Amir tengok yang sini dalam muka surat 33 tu kan, kenapa dia ada bulat kosong tu nampak? Nampak tak? Kan? Betul lah cikgu. Dia baru Amir faham kenapa lah ada bulat kosong ni. Apa yang Amir faham? Maksudnya cikgu di sini nilai x tidak tertakrif lah cikgu kan? Bagus. Okey, tengok. Okey, cuba tengok graf yang kedua ni dalam muka surat 32. Nampak tak? Kan ada bulat kosong ni kan? Dia nak bagi tahu bahawa f tidak tertakrif apabila x sama dengan kosong di sini. Begitu juga ni lah muka surat 31 ni. Yang ni sama macam yang kita bincang tadi lah kan? Betul je, betul. Jadi Amir nampak tak? Kenapa graf ni ada bulat kecil kosong tu? Nampak tak? Okey juga, faham. Okey selepas kita mempelajari tentang had ini, maka dapatlah kita buat satu kesimpulan di sini ya. Jadi bagaimana cara untuk menentukan had? Secara gantian langsung ya. Okey, bila kita buat gantian langsung, kita akan lihat pada dua situasi, iaitu sama ada kita dapat nilai nyata ataupun kita dapat bentuk tak tentu. Kalau kita dapat nilai nyata maka kita akan terus mendapat jawapannya Okey, tapi kalau kita dapat bentuk tak tentu, okey, kita akan sama ada fakturkan ataupun rasionalkan. Contoh fakturkan yang macam ni kita buat tadi, dan rasionalkan yang ada tanda set tu.
Inilah Meh kesimpulan secara keseluruhan berkenaan dengan had. Okey Meh, macam mana Meh? Boleh? Boleh cikgu. Okey, bagus. Okey Meh, sampai di sini dulu untuk siri video kita kali ini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran kita yang seterusnya dalam video yang akan datang. Okey, kita jumpa lagi.